Bayangkan Anda sedang menonton satu drama politik yang penuh dengan rahasia, penuh dengan permainan kuasa, dan penuh dengan wajah-wajah yang pernah Anda kenal tetapi tiba-tiba menjadi watak utama dalam konflik besar negeri. Inilah kisah yang sedang menggegarkan Sabah. Kontroversi Kinabalu Move yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya mastermind di sebalik percubaan untuk menjatuhkan Ketua Menteri Haji Jinor pada Januari 2023 yang lalu? Dan kenapa sampai sekarang ada pihak cuba untuk mencuci tangan? Kita mulakan dengan pendedahan daripada Adun Kunak Norazlinah Arif. Beliau bukan orang biasa tetapi bekas orang dalam warisan sendiri. Jadi apabila dia bercakap, kita kena ambil serius. Nur Azlina menegaskan, dan saya ulangi, menegaskan bahwa setiap orang Sabah tahu yang Syafi Abdal terlibat secara langsung dalam gerakan Kinabalu Move ataupun yang kita tahu sebagai langkah Kinabalu. Katanya bukti paling jelas adalah ketika semua adun warisan berkumpul di Magellan Sutra Harbour Resort. Pada malam yang heboh itu, persoalan yang dibangkitkan, kalau betul warisan tidak terlibat, kenapa semua orang berkumpul di situ? Kenapa Syafi pula dijadwalkan membuat sidang media yang akhirnya dibatalkan saat-saat terakhir? Kalau kita imbas kembali laporan media ketika itu, memang suasana di resort tersebut penuh dengan misteri. Wartawan berkumpul, adun warisan ada juga di sana. Semua orang menunggu pengumuman besar. Kabarnya kerajaan Haji Ji bakal tumbang. Tetapi tiba-tiba sidang media pun terbatal. Kenapa? Esoknya pula Bung Mokhtar, Ketua UMNO Sabah masa itu, mengumumkan untuk menarik sokongan terhadap Haji Ji. Tetapi plot twistnya beberapa adun UMNO enggan mengikut arahan Bung dan Haji Ji berjaya bertahan dengan sokongan Pakatan Harapan. Hasilnya, Bung Mokhtar dipecat dari Kabinet Negeri, sementara Wakil Rakyat PH pula diberikan jawatan dalam Kabinet Haji Ji. Norazlina menyifatkan peristiwa Kinabalu Move itu sebagai pengkhianatan terbesar terhadap rakyat Sabah. Kenapa? Sebab masa itu rakyat berharap perpaduan kerajaan di peringkat persekutuan akan diterjemahkan ke Sabah demi kestabilan dan juga kesejahteraan rakyat. Tetapi yang berlaku sebaliknya pula. Satu drama politik yang hampir melumpuhkan pentadbiran negeri itu. Yang menariknya, Syafi Abdal menafikan dakwaan itu. Katanya itu bukan gerakan politik beliau, tetapi sekadar konflik antara Haji Ji dan juga Bung Mokhtar. Syafi Abdal mendakwa yang warisan hanya berada di bangku pembangkang. Jadi memang tiada kena mengena dengan percaturan kuasa itu. Tetapi persoalan besar yang masih menghantui, kalau warisan betul-betul neutral, kenapa semua adun mereka ada di hotel pada malam itu? Kenapa Syafi Abdal sendiri bersedia untuk sidang media yang jelas dirancang dengan teliti? Itulah persoalan yang Syafi tidak pernah jawab dengan fakta, sebaliknya hanya memberi jawaban umum dan menyindir individu tertentu. Lebih panas lagi apabila Nur Azlina sendiri dilabelkan pengkhianat kerana telah keluar dari Parti Warisan. Beliau membalas dengan sinis mengatakan bahwa pemimpin warisan sendiri pun majoritinya adalah pengkhianat dari parti asal masing-masing. Syafi Abdal juga dulu dari UMNO, timbalannya dari Leking dari PKR. Malah warisan pernah terima adun DAP yaitu Justin Wong dan Kelvin Chong. Jadi apabila warisan panggil orang lain pengkhianat, bukankah itu macam meludah ke langit, terkena pula batang hidung sendiri? Nur Azlina juga menghentam Aziz Jaman, Ketua Penerangan Warisan, yang kononnya menyindir dia, konon-konon cuba untuk melobi kerusi untuk bertanding bawah tiket GRS. Katanya Aziz patut tengok cermin dulu sebab dia sendiri kalah di Sepanggar pada PRU 15 yang lalu dan sekarang pun tiada kerusi parlimen ataupun DUN. Malah Nur Azlinah yakin dia tidak perlu melobi karena khidmatnya di Kunak sudah menjadi bukti untuk rakyat menilai. Kalau kita tarik balik sejarah,
Episode Langkah Kinabalu ini memang menjadi antara drama politik terbesar di Sabah selepas PRU15. Ingatkah lagi, pada masa itu kerajaan persekutuan baru sahaja dibentuk di bawah Anwar Ibrahim dengan kerjasama pelbagai parti. Tetapi di Sabah keadaannya bergolak. UMNO Sabah pusing sokongan. Warisan pula dikaitkan dengan gerakan menjatuhkan HJJ. Dan akhirnya HJJ berjaya bertahan dengan bantuan Pakatan Harapan. Peristiwa ini memberi kesan besar terhadap lanskap politik Sabah karena ia membuka jalan kepada pembentukan kerajaan GRSPH yang kekal sehinggalah hari ini. Namun, mari kita lontarkan persoalan-persoalan kontroversi. Benarkah Shafie Apdal langsung tidak ada peranan? Atau adakah beliau cuba main dua kolam di mana di satu pihak mahu dilihat bersih, di pihak yang lain cuba mengambil peluang apabila kerajaan tampak goyah? Kalau benar Warisan tidak terlibat, kenapa sidang media besar itu dirancang pada saat-saat genting? Dan kalau Shafie Apdal betul-betul neutral, kenapa Nur Azlina, seorang bekas orang dalam Warisan sendiri, berani tampil membuat pendedahan yang begitu berisiko? Adakah ini sekadar dendam politik atau memang ada sesuatu yang coba disembunyikan? Kontroversi ini semakin menarik apabila kita melihat perkembangan selepas itu. Warisan nampaknya semakin lemah, ramai pemimpin keluar parti, dan Shafie Apdal semakin terasing dalam politik Sabah. Malah ada penganalisis politik menyatakan kegagalan langkah Kinabalu inilah yang menjadi turning point kejatuhan pengaruh Warisan. Sebab selepas itu GRS dan Pakatan Harapan berjaya mengukuhkan kerajaan manakala Warisan hilang momentum. Jadi penonton sekalian, inilah persoalan yang kita perlu fikirkan bersama. Kalau benar Shafie Apdal dan Warisan tidak terlibat dalam langkah Kinabalu, kenapa masih ada terlalu banyak bayang-bayang yang mengaitkan mereka? Adakah Nur Azlina sekadar mahu menegakkan hujah politik pribadi, ataupun beliau sebenarnya membuka rahasia besar yang coba ditutup rapat oleh Warisan? Akhirnya rakyat Sabah berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di belakang tabir. Karena setiap percaturan politik macam ini bukan sekadar soal kuasa, tetapi soal kestabilan negeri dan masa depan rakyat. Dan sekarang saya ingin tanya Anda semua yang sedang menonton. Adakah Anda percaya Shafie Apdal memang cuci tangan dalam hal ini? Atau sebenarnya dia hanyalah gagal mengatur langkah yang akhirnya memakan diri sendiri? Adakah Warisan betul-betul parti alternatif untuk rakyat ataupun sekadar kumpulan yang pandai berpusing-pusing untuk terus hidup di dalam politik Sabah? Inilah persoalan yang penuh dengan kontroversi dan jawabannya akan terus menjadi perdebatan. Yang pasti drama politik Sabah belum lagi tamat. Malah mungkin lebih banyak rahasia akan terbongkar apabila PRN17 semakin dekat. Jadi jangan terkejut kalau ada lagi pendedahan panas yang bakal keluar nanti. Terima kasih karena telah menonton sampai habis dan jangan lupa kalau Anda rasa isu ini penting untuk difahami, tekan butang like, share video ini dan tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah dan Anda sendiri rasa siapa sebenarnya mastermind langkah Kinabalu. Jumpa lagi di konten yang seterusnya di mana kita akan membongkarkan lagi politik Malaysia dengan lebih berani dan lebih kontroversi. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.